Ketika dunia dikejutkan dengan COVID-19 yang belum ditemui penawar atau ubat untuk meredakannya, pentadbiran beberapa buah negara telah mula mengeluarkan arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP mahupun sekatan pergerakan keluar masuk secara total atau lockdown. Arahan ini menyebabkan penduduk terpaksa tinggal di dalam rumah dan sama sekali tidak dibenarkan keluar tanpa alasan yang kukuh. Ketika rakyat mula terperuk dalam tempoh yang lama, pelbagai idea dikembangkan untuk menghilangkan kebosanan, tidak kira olahan resepi makanan dan minuman seperti dalgona kopi, serta produk yang kreatif bagi mengekang penularan wabak. Di Shanghai, China, seorang gamer sejati menghasilkan pod keselamatan sebagai bekas penyimpanan bayi ketika keluar dari rumah. Diilhamkan dari permainan Death Stranding, pod ini dicipta agar beliau dan isteri dapat berinteraksi dengan anaknya dalam situasi risiko penyebaran virus yang lebih minimal. Menerusi temu ramah oleh South China Morning Post, pod istimewa ini mempunyai dua bahagian utama iaitu kabin penempatan serta mesin penapis udara. Terdapat beberapa ciri khas disediakan bagi melindungi bayi, antaranya sarung tangan yang membolehkan beliau memberi makan serta menenangkan anaknya tanpa bersentuhan secara terus dan juga paparan monitor indeks kualiti udara atau IPU. Saintis internet ini berkata, penggunaan pod keselamatan merupakan option bagi bayi yang dibawa keluar dari rumah kerana kesukaran mereka untuk memakai topeng muka selain ia boleh menyebabkan bayi lemas. Sekiranya karya inovasi sebentar tadi direka oleh individu, syarikat perniagaan juga tidak terkecuali menghasilkan produk yang boleh diketengahkan kepada orang ramai. Syarikat platform penghantaran makanan di China iaitu Meituan memperkenalkan perisai untuk melindungi makanan pelanggan daripada dicemari virus COVID-19. Diperbuat daripada kertas, lebar perisai ini bersaiz 20 inci, berupaya mengelak pencemaran titisan air daripada orang yang berdekatan sekiranya mereka menjamu selera di ruang terbuka seperti di kantin pejabat.
Perisai pelindung makanan ini sedang diuji 8 syarikat rantaian makanan di Beijing dan Shanghai. Menarik inovasi ini. Daripada syarikat penghantaran makanan di China, kita beralih ke Grab Malaysia. Bagi menghargai pemandu wanita daripada setiap lapisan masyarakat, Grab telah melancarkan Grab Academy for Women, sebuah platform yang istimewa buat kaum hawa. Inovasi terbaru ini dilancarkan bersempena sambutan Hari Wanita Sedunia pada awal Mac 2020. Laporan terinci mengenainya selepas ini. What is Grab? Wouldn't it be nice if getting to a destination is easy, safe, and comfortable? That's what Grab does. In fact, it's the leading ride-hailing platform in Southeast Asia. But we're not just about the passengers. We care about improving the lives of our partner drivers, such as yourself, with fair and gainful employment. Relax, you're in good hands. Teknologi sekarang ni menyenangkan kerja harian. Macam contohnya Grab, kalau kita, waktu dulu orang untuk ambil taxi orang kena tunggu tepi jalan. Teknologi sekarang dari di ujung jari kita boleh pergi ke mana-mana saja. Dan boleh dapat apa-apa maklumat. Semua maklumat di ujung jari. Walaupun akak pemandu Grab, tapi akak kadang-kadang pun ambil Grab juga. Kalau tak ada kereta ada masalah ke apa, kalau akak nak pergi satu tempat tu, kena ambil Grab juga. Sebagai pemandu Grab pun, akak rasa pun sangat-sangat. Kalau dulu kita menggunakan manual untuk cari jalan. Sekarang kita tekan satu jari je, kita dah boleh agak pukul berapa kita sampai dan pukul berapa kita nak bertolak. Kiranya kalau saya untuk orang OKU, especially untuk berkursi roda, untuk mencari kecepatan tu agak sukar. Grab dah beri peluang kepada golongan OKU untuk membawa Grab, peluang tu lebih baik. So bila saya dapat kecepatan ni, saya dapat sekurang-kurangnya saya dapat ada duit. Mana-mana kerja memang susah, tapi agak rasa macam enjoy buat Grab ni. Sebab memang kita memandu tu agak letih kan, tapi bila kita dapat duit daripada customer, macam kita punya gaji, rasa letih tu dah hilang dah. Sebab tu rasa okey lah buat Grab ni. Pekerjaan tetap akak sebagai customer service. Bila akak duduk rumah lama, akak bosan. So lebih baik akak cari income untuk menjana pendapatan. Grab beri peluang kepada golongan, tak kira siapa pun. Selagi kamu boleh bekerja, Grab memberi peluang. So tak ada masalah. Kita dah jadi OKU. So bila kita nak bawa seseorang tu, kita akan lebih berhati-hati. Lagi satu pun, saya menggunakan ada satu gadget yang menggunakan semua khas untuk tangan untuk tekan minyak dan brake. Sebenarnya husband saya yang kenalkan gadget tu. So husband saya yang sendiri buat. Pengalaman saya dululah, bila sebelum orang tahu Grab ataupun Grab beri peluang kepada pemandu OKU, bila kita nak pakai tu macam, oh you pemandu OKU, oh you pemandu OKU, you boleh memandu ke? So sekarang bila Grab memperkenalkan ni, sesiapa saja passenger yang masuk, dia tak heran dah, OKU boleh memandu. Macam dia memberi semangat. Tak pasti gadget tu nama apa, tapi dia menggunakan semua tangan. Dan saya memandu sebelah gunakan ada satu knob. Kita punya profile tu ada OKU. Lepas tu Grab akan bagi mesej, pemandu awak ni OKU. Ada customer tak baca, ada customer baca. Depan bread, ke bawah minyak. Reject tu biasa, tak ada masalah. Tapi sebenarnya ada feedback daripada customer, diorang lebih suka pemandu OKU sebab diorang rasa lebih selamat. Sebab kita orang bawa dengan berhati-hati.
Ada kawan-kawan saya ramai yang memandu Grab driver, ada full time, ada part time. Tapi diorang punya income pun okey juga. Diorang satu hari berdapat 500, 400. Saya paling banyak pun 200 je. Kadang-kadang saya buat macam ni. Kalau saya cuti, pergi pagi pukul 7, balik dalam pukul 12, 11 tu dah dapat 100 lah. 100 lebih. Lepas tu sama petang. Kalau rajin sama petang lah. Pengalaman saya sebagai pemandu Grab agak seronok. Kita dapat pergi mana-mana tempat yang kita tak kenal. Dapat berjumpa dengan dengan bermacam-macam orang, ragam. Ada setengah customer tu dia orang akan tahu saya ni pemandu OKU. Ada setengah tu tak tahu. So bila saya cakap saya ni dekat-dekat sampai destination saya cakap saya pemandu OKU, baru dia orang cakap, "Oh, you pemandu disable." Oh, I tanya macam mana pemanduan saya? Okey, bagus. I'm working in the office. My gaji tetap saja. So when I work extra, I work part time with a Grab, I get extra money. So I can actually buy a lot of things and whatever I want to do for my personal life. Yeah, actually I ada dua kerja. I'm actually a baker from morning until evening, and then malam tu kan I kerja sebagai seorang Grab driver. So I don't work every day, but when I'm tired I take a break. So I don't force myself. 3 ke 4 kali dalam seminggu I work as a Grab driver. Saturday I work from 12 to 12 on Saturday, and Sunday I work from morning to night. Sihat tubuh badan, boleh memandu, waras dan pengalaman memandu. Sebenarnya saya memula dapat kereta tu, saya dapat sebagai pemandu OKU, dia perlu ada kereta sendiri untuk ambil P. So selama setahun saya belajar untuk menggunakan gadget tu. Masa tu saya still SAL, lepas tahun tu baru saya masuk kelas untuk ambil P. Setakat ni okey, senang. Sebab sebelum kita memandu Grab, kita perlu masuk kelas. Dia orang akan ajar macam mana menggunakan apps. Okay, the first time when actually e-hailing is when e-hailing started. Yes, e-hailing started. Okay. Actually, I started as an Uber driver for 1 month. And then one day I was communicating with my friends, and then they told me that, why don't you try to join Grab? Then I said, is Grab better than Uber? They told me, yeah, they pay me higher. So then I go and search in the Facebook, and through the application I actually apply to be a Grab driver. When I asked them, they say, yes, you can, I'm deaf, you can. And they say, yes, okay, you can join in. Why not? You can join in. Uber can, that means a Grab also can. You can join into the Grab company. And I went to see the Grab, see the management, and then we had a discussion and everything, interview. So they call me, later they call me. They called me, and then we had an interview, and somehow or other I got a job. I become a Grab driver. Those days when I started, there's no SMS or phone call. At that time, there's no application where you can SMS in Grab, you see. But now they have. Now you can actually SMS, you know. At the beginning, it was a lot of challenging, you know. So eventually, they installed a new technology, and they have improved their application for us as a deaf Grab driver. Khidmat penghantaran makanan begitu penting dalam kehidupan, terutamanya dalam situasi Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tidak kira sama ada ke tempat kerja,
Mereka yang berada di rumah tidak terkecuali untuk membuat tempahan makanan dan juga minuman. Secara tidak langsung, perkhidmatan ini dapat memastikan operasi perniagaan restoran dapat berjalan seperti biasa. Tak adalah kata banyak sebab saya buat dalam dalam sekarang ni dalam setahun lah. Sekarang kita macam tengok majoriti kan banyak kan lelaki yang buat kan. So saya try lah benda ni benarnya atas diri sendiri boleh buat ke tak boleh buat. Keyakinan tu ada. So nak try benda tu. Nak try. Oh, okey boleh buat. Sebelum ni saya kerja merchandiser Panasonic kan. Lepas tu saya just masa kerja Panasonic tu saya macam buat part time. This one macam boleh duit tu sentiasa ada. So macam kerja makan gaji ni 1 bulan 2 bulan dah habis. Yang Grab ni macam every setiap hari lah di mana duit tu tak putus. Ni okey ni, dia boleh menampung lah, boleh top up belanja harian. Saya kira ambil keputusan buat kerja Grab food full time lah. Sekarang kan orang kata zaman canggih, kita semuanya melalui aplikasi kan. Grab ni dia pun ada aplikasi dia. Bila customer dia ada step by step daripada order, daripada kemana tu kita follow je dia punya apps tu. Kalau macam Grab Food ni dia punya aplikasi tu daripada awal sampai akhir tu dia macam senang lah. Kita follow je dia punya app step by step. Ini betul kira last lah settle complete job ni. So app ni bila dah ada pinpoint kat situ so kita follow je. Kalau dah tahu tu tak payah nak follow lah. Sehari tu depends lah. Kalau macam job laju apa sehari tu dia sampai malam lah. Kalau buat tu dapat lagi 200 lebih ke macam satu hari. Tu tengok pada orang kata mood juga. Mood kita kadang time kerja ke rasa mood okey so direct sampai malam. So income tu lebih lah. Kalau kita buat lebih mana dapat lebih. Rasa pahit belum lagi kot. Semuanya manis-manis kot. Tapi yelah pahit tu kata hampir-hampir nak accident lah. Tu je lah. Tapi tak ada lagi. Dia punya daftar semuanya online. Bila dia orang dah check, dah apa benda tu, so dia akan hantar kita satu email untuk pergi balik kat office dia orang untuk inilah ini balik kita punya muka dia punya apa yang dia orang nak lah. So bila saya daftar online, dia panggil dalam masa sebulan, tak silap saya lah. Benda ni dia bergantung juga. Kadang-kadang ada setengah orang, setahun lebih baru Grab panggil. So yang rider-rider wanita tak ramai, semuanya budak-budak lelaki. So kira kata membantu tu kira kurang lah. Kalau macam apa-apa masalah pun kita ada grup WhatsApp untuk ladies punya. Situ kita boleh info lah apa benda tu. So apa yang dia orang boleh share kita share. Insurans, kalau saya punya insurans ada tapi biasalah, tapi dia depends pada apa yang kita insurans cover kan kita beli. Tapi Grab pun ada juga insurans dia yang cover. Yes. They have a lot, but one thing that I would like to ask extra from Grab is we sometimes, there are foreign people that come to our country, you see, we cannot communicate with them. So what we know is they even write to us, we cannot understand. What we do is we write in sentence and it actually translate into the voice. We can actually change into the voicemail. A voice can change into voiceover, and voiceover can change into words. So for us, that is the only thing that I'm asking from Grab. Setakat ni kan macam halangan cabaran tu kata tak banyak lah. Tapi sekarang ni tengok pada musim. Kadang musim hujan pun cabaran juga. Nak pergi, nak ambil order, nak hantar tu mesti basah ke apa ke. Kalau motor jam tu actually slow-slow tapi dah kata wanita rempit kan. So boleh ciluk-ciluk lah. Cabaran tu tak banyak, cuma cuaca lah. Cuaca tu je.
kepada rakan-rakan saya di luar sana, rebutlah peluang sebagai pemandu Grab yang telah memberi platform kepada kita. Lepas tu kita jangan mengharapkan simpati kepada orang, kita kena berusaha. Apa-apa kata negatif pada kita anggaplah dia sebagai satu semangat. Anggaplah kekurangan kita ni sebagai kelebihan bagi kita. Yes, we are deaf, but we are just like the normal people. Working in Grab is actually good. You can actually get extra income for yourself. Be strong. You can do it. We are just like the normal people. Whatever the normal people can do, we can also do it as an OKU. Saya mengesyorkan semua wanita-wanita di luar sana, jangan malu, jangan segan untuk kita menjadi seorang Grab driver atau Grab rider. So di situ anda boleh, di mana Grab anda boleh menambah income untuk membantu keluarga. Usia tidak menjadi penghalang untuk seseorang membuat sesuatu kerja. So saya 42 tahun ni masih merempit di tengah jalan. Not everyone is staying home. Some of us have chosen to stay on the front line, braving the uncertain, keeping families fed, helping businesses big and small carry on. To all our drivers who keep our wheels turning, stay safe out there. We need you. Sekiranya anda mempunyai sebarang idea untuk program kami, hantarkan email kepada